Pelaksanaan PKP bersyarat bertujuan merancakkan semula ekonomi negara yang terkesan akibat COVID-19. Peningkatan kes positif COVID-19 disebabkan kes import dan kes di zon Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Larendra Fiona Bennett Baikan. Baik, penutupan pintu sempadan dapat mengelak berlaku gelombang baru jangkitan COVID-19 seperti yang dialami Jepun. Kerajaan juga bersiap sedia menerusi pelan tindakan bagi mencegah penularan pandemik selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKP bermula 4 Mei ini. Beliau menjawab kebimbangan rakyat terhadap kemungkinan berlaku gelombang baru susulan pelaksanaan PKP bersyarat. Kita lihat di Jepun, di Hokkaido, mereka membuka negara mereka dan membiarkan kemasukan warga luar ke negara mereka. Waktu itu musim bunga sakura. Ramai yang datang daripada luar. Akhirnya berlaku kes import di negara Jepun. Dan berbezanya dengan kita ialah kita masih menutup pintu masuk negara kita kepada warga asing. Tidak dibenarkan. Sampai hari ini kita tak benarkan. Airport kita tidak menerima warga asing dan warga kita pun yang balik daripada luar negara akan dikuarantin wajib. Antara langkah yang boleh diambil adalah memberi tumpuan kepada kawasan bersasar menerusi pelaksanaan PKP diperketatkan jika sesuatu kawasan mempunyai kes positif COVID-19. Ya, dalam pada itu, rakyat diminta terus mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang masih berkuat kuasa sehingga 12 Mei walaupun PKP bersyarat PKPB dilaksanakan bermula Isnin ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan mereka yang mengingkari PKP tetap dikenakan tindakan mengikut Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Akta 342 masih berkuat kuasa. PKP masih berkuat kuasa dan semua pematuhan mereka, pematuhan di dalam PKP mesti dipatuhi oleh seluruh rakyat. Kita tidak tarik pun. Kita tidak tarik balik pun PKP. Cuma saya kata ada sedikit kelonggaran. Dan pihak peguam negara akan menyediakan perubahan-perubahan ini di dalam peraturan-peraturan di bawah Akta 342 ini. Pelaksanaan PKP bersyarat membolehkan hampir semua sektor ekonomi beroperasi semula namun tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP lebih ketat bagi memastikan tidak berlaku jangkitan baru COVID-19. Premis yang melanggar SOP PKP bersyarat berdepan tindakan tegas seperti penutupan premis.
Pembukaan semula sebahagian besar sektor ekonomi dan aktiviti perniagaan 4 Mei ini bertujuan memulihkan semula ekonomi negara. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Izwan Ahmad berpendapat jika ia tidak dilaksanakan, negara berdepan kerugian pendapatan lebih besar dan risiko kerencatan ekonomi. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, negara kerugian 63 bilion ringgit dan jika PKP diteruskan sebulan lagi, jumlah tersebut akan meningkat kepada 98 bilion ringgit. Tindakan kerajaan membuka semula sektor ekonomi dilihat sebagai satu langkah yang perlu diambil untuk memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi negara yang telah dihipit teruk akibat pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP yang berlanjutan. Ini adalah langkah kerajaan untuk memperseimbangkan faktor ekonomi dan kesihatan dalam usaha menyelamatkan negara dari kemerosotan ekonomi yang mendadak, di samping memastikan penularan virus ini dapat dikawal dengan efektif. Selain Malaysia, beberapa negara termasuk Itali, Norway dan Jerman telah mula membuka sektor ekonomi masing-masing sejak pertengahan April, diikuti sebahagian besar negeri-negeri di Amerika Syarikat. Dianggarkan 300 hingga 400 ribu orang menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam di bawah Prasarana Malaysia berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersyarat mulai 4 Mei ini. Dan susulan itu, perkhidmatan pengangkutan awam akan beroperasi seperti biasa. Pada hari Isnin ini, pada waktu puncak, train akan beroperasi pada setiap 3 minit sehingga 6 minit mengikut laluan-laluan tertentu. Dan waktu puncak ini pula, waktu puncak akan dipanjangkan daripada pukul 7 pagi sehingga pukul 11 pagi bagi menyokong usaha kerajaan menggalakkan majikan membenarkan pekerja-pekerja untuk melaksanakan waktu kerja anjal. Pengguna pengangkutan awam akan menjalani proses saringan suhu badan di pintu masuk terminal dan kaunter tiket bagi perkhidmatan rel. Selain itu, pengguna akan dipastikan terus mengamalkan penjarakan sosial bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Sementara itu, Persatuan PKS Malaysia dan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia yakin pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersyarat dapat membantu usahawan bangkit semula, meneruskan perniagaan dan merancakkan ekonomi domestik. Kedua-dua persatuan berkenaan meminta usahawan yang dibenarkan beroperasi mematuhi semua peraturan ditetapkan kerajaan bagi menjayakan misi melawan COVID-19. Dan saya sebagai Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia meminta kepada semua ahli usahawan supaya dapat mengikuti secara keseluruhannya SOP yang telah ditetapkan untuk menjamin kita dan keluarga kita tidak dijangkiti oleh COVID-19 dan ekonomi kita berjalan seperti biasa pada masa akan datang. I think during our survey we found that it's more than 60% of businesses for last 2 months is totally no income and no businesses and due to the MCO, and we hope that this is welcomes very much on the government's assistance to conditionally open up the business. Hope that the SME can generate their own, to find their way to generate their own cash flow. Ya, perniagaan restoran merupakan salah satu sektor yang dibenarkan beroperasi mulai Isnin ini susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersyarat. Tinjauan di beberapa restoran di ibu negara mendapati pengusaha dan pekerja mula melakukan persiapan berdasarkan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksana sejak 18 Mac lalu hanya membenarkan pelanggan membeli makanan secara pandu lalu atau bawa pulang. Langkah kerajaan membenarkan premis makanan beroperasi semula pada Isnin ini disambut baik pengusaha restoran. Saya berterima kasih kepada kerajaan membenarkan pada hari Isnin ini berniaga seperti biasa. Tapi dengan jarak yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan mengikut SOP yang dibenarkan. Saya bersyukur kepada Tuhan
dapat berniaga dengan baik sikit lah daripada biasa. Kebenaran itu bagaimanapun tertakluk kepada SOP ketat yang ditetapkan kerajaan. Ia termasuk menyediakan rekod buku keluar masuk pelanggan, cecair pembasmi kuman, sabun tangan serta penutup hidung dan mulut. Bukan sahaja peniaga, pelanggan juga diharap mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sebagai pelanggaran yang kerajaan bagi pada sekarang ini amat baik sekali. So apa yang kita bagi kelonggaran tersebut diminta semua peniaga-peniaga dan juga pelanggan-pelanggan kita mestilah ikut peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi apa segala yang dibuat oleh kerajaan mengatakan 1 meter, kita akan buat satu line. Mana pelanggan-pelanggan akan ikut 1 meter. Jadi tak ada masalah bagi kita kalau kita ikut peraturan yang ditetapkan. InsyaAllah kami akan buat macam tu, cuci kedai semua, lepas tu susun meja, biar kita jagalah kebersihan sama. Kita harap dengan customer pun nanti akan ikut arahan macam kita orang pekerja buat. Pengusaha restoran juga disaran meletakkan notis mengehadkan sehingga 3 orang untuk satu meja bergantung kepada saiz meja. Semalam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan hampir semua sektor ekonomi dan juga aktiviti perniagaan termasuk premis makanan dibenarkan beroperasi mulai Isnin ini dengan syarat yang ditetapkan. Keputusan itu dibuat selepas dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi, sidang Majlis Keselamatan Negara dan juga mesyuarat Jemaah Menteri termasuk atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Farhana Azwani Ismail, RTM. Ya, selain itu, pengusaha kedai makan di Melaka turut melakukan persiapan rapi sebelum memulakan perniagaan mereka 4 Mei ini. Antaranya proses nyahkuman premis dan pematuhan penjarakan sosial dalam kalangan pelanggan. Jadi kita akan membuat persiapan terakhir pada hari esok sebelum membuka kedai pada hari Isnin. Akan berubah sedikit? Ya, saya. Sesuatu itu akan berubah. Kita akan jarakkan meja 2 meter. Dan bilangan meja pun kita akan terhadkanlah ikut kawasan, ikut kesesuaian kedai lah. Okay, setakat ni kita apa yang kita diberitahu, kita kena buatkan satu sistem, kita kena buatkan penjarakan dekat cashier, penjarakan tempat customer ambil lauk, lepas tu penjarakan untuk setiap meja. Dan setiap meja tu kita kena tampalkan berapa orang yang boleh duduk dalam satu meja tu. Setakat ni itu ialah yang arahan dia. Bagi saya boleh buka balik semula tu adalah satu benda yang bagus lah. Sebab apa, banyak kedai yang tak mampu nak tanggung kos benda tu kan. Jadi bila kerajaan sarankan buka balik tu, bagi saya sambut baik lah benda tu. Cuma kena ikutlah prosedur dia kan, apa yang disuruh tu. Itu sajalah bagi saya. Mereka turut meminta pelanggan memberi kerjasama penuh dari segi pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mencegah COVID-19. Kebenaran untuk beroperasi semula di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersyarat merupakan perkara yang dinantikan usahawan dan perniagaan kecil. Mereka yang ditemui bersetuju dengan syarat yang ditetapkan kerajaan bagi mengelak penularan COVID-19 berulang. Pengumuman ini mengembirakan kami semua. Tetapi maklum sahajalah kan, bila selama ni tak ada income, tak dapat duit daripada yuran-yuran ibu bapa bayar dan sebagainya. Jadi bila PASA beroperasi, maka bermakna adalah income untuk kami. Dengan income inilah kami dapat bayar gaji guru-guru ataupun pendidik, dan dengan income ini jugalah dapat dilunaskan bayaran sewa bangunan dan sebagainya. Pengumuman PKPB ni amatlah kami tunggu-tunggukan, bagaikan doa yang dijawab, dan kami sangat-sangat bersyukur kerana masih lagi diberi peluang untuk berniaga. Sebab macam peniaga sederhana kecil seperti kami, cash atau tunai sangat-sangatlah penting untuk menentukan kelangsungan perniagaan kami. Selepas mendapat perkabaran bahawa kami dapat beroperasi semula pada 4 hari bulan nanti, saya amat bersyukur sangat-sangatlah sebab kami dah lebih kurang 50 hari tak berniaga, income boleh katakan hampir kosong setiap hari. Dan bukan setakat saya sahaja, ia juga berita baik kepada pekerja-pekerja saya.
Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali mengarahkan penjawat awam bertugas di dalam norma baharu berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Arahan itu dikeluarkan selepas kerajaan mengumumkan pembukaan sektor ekonomi dan awam bermula 4 Mei. Ketua Jabatan diminta mengambil langkah proaktif dan berkesan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam terus lancar dan pada masa sama mengutamakan keselamatan dan kebajikan penjawat awam mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Antara langkah perlu diberi perhatian adalah keperluan berada di pejabat, sistem penggiliran kaki tangan mengikut waktu anjal dan mesyuarat dalam talian yang terjamin dari segi kerahsiaan. Garis panduan SOP akan dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam masa terdekat. Rokok tak bagus kawan. Mari masuk, saya kasih air minum. Mereka pernah menjadi barisan hadapan negara. Banyak terkorban seperti terputus kaki, terkeluar dengan perutnya. Tetapi kini, denai kehidupan sudah berbeza. Bantulah mereka dengan mengikuti perjalanan BH Petrol menjejak dan menyantuni veteran Angkatan Tentera Malaysia menerusi di celah-celah kehidupan musim ke-10 mulai 10 Ramadan ini. Inilah senario yang berlaku sekarang. Kanak-kanak dan remaja berumur antara 5 hingga 17 tahun perlu aktif sekurang-kurangnya 60 minit sehari. Pilihan di tangan anda. Jom aktif! Bertemu kembali. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata peningkatan kes import dan kes positif di zon Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD menyumbang kepada peningkatan kes baharu COVID-19. Rakyat bagaimanapun tidak perlu bimbang kerana mereka telah diasingkan bagi tujuan saringan. Ya, kes baharu setakat tengah hari tadi mencatatkan 105 kes menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 6,176 kes. Sementara itu jumlah pesakit pulih dan discharge pula 116 kes menjadikan jumlah keseluruhan 4,326 atau 70% daripada kes keseluruhan. Bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 105 kes baru yang dilaporkan hari ini, 11 adalah kes import. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 94 kes, di mana bukan warga negara adalah 38 dan warga negara adalah 56. Dan 60 kes telah dikesan dari lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Sehingga kini seramai 31 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 12 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan hari ini. Sementara itu, satu kluster baharu dikenal pasti melibatkan 6 individu dari Pusat Tahfiz di Lancang, Pahang. Usaha mengesan kontak rapat kluster tersebut sedang dijalankan. Setakat tengah hari tadi, tiada kes baharu dicatat membabitkan 9 buah negeri selain menyaksikan penurunan kes di Kuala Lumpur. Dan berikut adalah data pertambahan kes harian jangkitan COVID-19 mengikut negeri-negeri di Malaysia.
Keputusan kerajaan membenarkan hampir semua sektor ekonomi beroperasi semula dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan kemampanan ekonomi negara. Jika keputusan itu tidak dilaksanakan, negara akan mengalami kerugian berterusan. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, jika Perintah Kawalan Pergerakan PKP diteruskan selama sebulan lagi, negara akan mengalami kerugian 35 bilion ringgit. Ini menjadikan jumlah kerugian keseluruhan negara bernilai 98 bilion ringgit. Menerusi PKP bersyarat kerajaan dapat memulakan langkah ransangan semula ekonomi dan seterusnya mengelak pendapatan negara menyusut. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diselamatkan daripada terus terencat, termasuk pendapatan perniagaan dan individu kembali pulih. Pembukaan semula perniagaan akan menyumbang kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK, kemasukan pelaburan asing dan menjana prospek ekspor. Keputusan membenarkan perniagaan beroperasi dibuat berdasarkan data serta kajian semasa situasi kesihatan dan kedudukan ekonomi negara. Sarawak akan mengkaji impak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersyarat sebelum melaksanakan langkah sama. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Amar Douglas Unggah Embas, turut menyambut baik keputusan Kerajaan Persekutuan membenarkan hampir kesemua sektor ekonomi beroperasi semula mulai 4 Mei. Buat masa ini, Sarawak mengekalkan penguatkuasaan PKP bermula tahap 1 hingga 4 bagi mencegah penularan COVID-19. Selain itu, langkah melonggarkan sekatan di Sarawak akan dibuat secara berperingkat setelah prosedur operasi standard SOP berkaitan kebenaran beroperasi semula dimuktamadkan. Institusi kewangan disaran melupuskan kadar faedah taakru pinjaman sewa beli dan keuntungan pembiayaan Islam berkadar tetap sepanjang tempoh 6 bulan moratorium. Kementerian Kewangan sedia bekerjasama dengan Bank Negara dan sektor perbankan bagi melaksanakan cadangan berkenaan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi perkongsian di Facebook berkata, ketika ini berlaku kekeliruan dalam kalangan rakyat mengenai kadar faedah dikenakan susulan skim moratorium selama 6 bulan bagi pinjaman sewa beli. Jelas beliau, ada bank menawarkan moratorium pinjaman tanpa mengenakan faedah taakru atau faedah di compound ke atas pinjaman. Namun, ia tidak merangkumi semua produk pinjaman dan setiap bank mengambil pendekatan tersendiri mengenakan faedah sewaktu tempoh moratorium. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata, berdasarkan Akta Bank Negara 2009, isu berkenaan berada di bawah bidang kuasa BNM. Kementerian Kewangan telah memulakan langkah proaktif mencari jalan penyelesaian menerusi perbincangan bersama BNM dan sektor perbankan supaya keputusan tepat mengikut keperluan rakyat dapat diputuskan. Individu terkandas di kampung halaman dibenarkan pulang semula ke bandar bermula 7 hingga 10 Mei ini. Bagaimanapun, kebenaran pulang itu tertakluk kepada jadual perjalanan ditetapkan oleh pihak Polis Diraja Malaysia PDRM. PDRM akan menyediakan jadual perjalanan bagi mereka yang akan pulang daripada kampung ke bandar ini. Dan pihak PDRM akan membuat kenyataan media untuk memberikan penjelasan yang lebih detail tentang bila, di mana, bila dan sebagainya. Cuma bila tu saya boleh beritahu, iaitu bermula daripada hari Khamis depan 7 Mei dan dijangka berakhir pada 10 Mei 2020. Sehingga kini, polis sudah menerima lebih 500,000 permohonan individu untuk pulang bekerja. Bagi penjawat awam pula, mereka diingatkan tidak terburu-buru untuk pulang kerana pejabat kerajaan mula dibuka Isnin ini.
Selepas saya lahir, doktor telah berikan saya vaksin BCG dan hepatitis B. Semasa saya 2 bulan, ibu telah membawa saya ke klinik untuk mendapatkan vaksin 5 serangkai. Dos kedua ketika saya 3 bulan dan dos ketiga pada usia 5 bulan. Untuk vaksin MMR pula, saya akan ambil sebanyak 2 kali ketika 9 bulan dan setahun. Bila saya mencecah 18 bulan, ibu jangan lupa untuk dapatkan vaksin booster 5 serangkai saya ya. Seronok rasanya dapat membesar dengan sihat. Pengambilan baru KUIM kini dibuka. Pengajian asasi hingga PhD dari 7 fakulti. Kejayaan KUIM Pikan bermula di sini. Mohon segera layari www.kuim.edu.my. Bertemu kembali. Kita ke perkembangan sukan. Liga Bola Sepak Malaysia MFL telah merangka perancangan baharu kalender Liga Malaysia. Liga M musim ini selepas saingan domestik ditangguhkan sejak 16 Mac lalu selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perubahan kalender Liga Malaysia 2020 dibuat selepas mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP tidak meluluskan permohonan MFL untuk menyambung semula saingan Liga M pada Ogos ini, termasuk sesi latihan pasukan pada Julai. Justru ahli lembaga pengarah MFL telah membuat keputusan berhubung perancangan baharu Liga Malaysia 2020 berpandukan kepada maklum balas Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Belia dan Sukan KBS serta perbincangan bersama rakan kongsi Liga merangkumi. Yang pertama, pertandingan Liga Super, Liga Premier diteruskan pada 1 dan 2 September 2020 serta akan berakhir pada 26 dan 27 September 2020 dengan saingan secara separuh liga sahaja. Kedua, saingan Piala Malaysia pula akan berlangsung pada 17 dan 18 Oktober 2020 serta akan berakhir pada 7 November manakala kejohanan Piala FA serta Piala Cabaran dibatalkan. Ketiga, semua pasukan akan memulakan sesi latihan pada Ogos 2020 mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa negara serta pentadbir sukan tempatan dan antarabangsa. Keempat, setiap perlawanan akan diadakan mengikut SOP perlawanan tanpa penonton. Kelima, tiada tempoh perpindahan pemain dibuka pada pertengahan Liga Malaysia 2020 jika saingan bermula pada September. Keenam, saingan Liga M 2020 akan dibatalkan jika MKN, KKM dan KBS tidak membenarkan perlawanan bersambung semula sehingga September 2020. Dan yang ketujuh, status Liga M3 kelolaan Liga Bola Sepak Amatur AFL akan diputuskan pada Jun 2020 memandangkan banyak faktor sedang dikaji dan diperhalusi termasuk saingan liga itu lazimnya diadakan di padang terbuka. Baik, berita perdana edisi 2 Mei berakhir di sini. Jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan, amalkan penjarakan sosial dan patuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Ya, dengan itu Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.